Kau tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang inilah yang kita tengok di akhir zaman yang begitu banyak yang berlaku pada hari ini. Nombor satu, kita tengok bunuh dulu di Malaysia. Makin tahun makin banyak ada bunuh di Malaysia. Allahu Akbar. Otak kita tak boleh nak hurai dah pasal bunuh di Malaysia ni, tak boleh hurai dah. Pasangan suami isteri diambil budak perempuan umur 3 tahun di Malaysia, di Pulau Langkawi. Budak 3 tahun perempuan ambil, dia bunuh. Tahu dalam hutan di Gunung Raya. Tuan-tuan, kita bagi bapak kucing sekok suruh kita tendang pun kita tak tendang. Satu budak yang tak bersalah, yang tak berdosa, yang tak ada kena mengena apa dengan pasangan suami isteri ni. Rupanya pasangan suami isteri ni memang pernah buat jenayah lain, 5 jenayah sebelum tu. Satu budak perempuan, tuan-tuan bayang 3 tahun, besar mana 3 tahun. Depa ambil dia, bunuh, buang di hutan, di gunung tu. Budak tu kalau tak bunuh pun hang pitak hidup-hidup, mati juga dalam gunung tu, di hutan tu. Berita ni bukan cerita seandainya berlaku. Ni bukan seandai berlaku. Yang ni berita, yang ni lah suasana bunuh di Malaysia ni. Melayu Islam. Tu nak tambah sikit maklumat tu. Tuan-tuan, ni hak saya nak sebut kat tuan-tuan malam ni, 2-3 berita bunuh ni hak bulan ni dengan bulan lepas, bukan hak 2 tahun yang lalu, 3 tahun ni. Setiap minggu tuan-tuan akan tengok cerita-cerita bunuh yang tak boleh diproses oleh akal manusia biasa, tak boleh nak proses. Kita tengok hadis ke-24 sebab saya nak habis sampai 28. Semua kebanyakannya hadis-hadis yang tuan-tuan dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni orang yang mengaji macam tuan-tuan ni mesti pernah dengar lah hadis ni. Masyhur hadis ni. Riwayat Al-Imam Ibn Majah, artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah. Satu, ni tanda kiamat ni. Kamu tengok orang-orang menjadi mewah. Ni kita pernah hurai dah, dalam hadis sebelum ni ada. Dan timbul fitnah ujian keimanan. Ujian kepada umat Islam jadi banyak, benda fitnah ni jadi banyak. Semua nak jadi punca kepada fitnah. Ya, akhir zaman ni. Semua harta nak jadi punca kepada fitnah. Ujian lah, fitnah ni ujian tuan-tuan. Senang, fitnah ujian. Harta, pekerjaan, pangkat, semua benda. Hak dalam rumah kita, start daripada handphone, TV, anak-anak, semua yang membuatkan kita jadi jauh daripada akhirat. Nampak? Subhanallah. Tak keluar rumah ni, dalam rumah. Dalam rumah. Nabi kata, takkan jadi kiamat sehinggalah kalian melihat harta benda melimpah ruah, timbul fitnah, ujian kepada keimanan, maksudnya banyak fitnah.
dan banyak terjadi al-harju. Azan kah? Berhenti azan kah? Ha? Kan? Masuk dah waktu. Kita berhenti azan. Kemudian Nabi sebut tanda kiamat yang ketiga dalam hadis ni. Tuan-tuan pasal tak Nabi sebut berapa tanda kiamat? Yang pasal ada 3 tu boleh garis sendirilah. Garis tulis nombor 1, garis nombor 2. Kalau dalam hadis nombor 1 tu hatta yafidhal mal. Itu nombor 1. Tanda kiamat pertama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ni hatta yafidhal mal. Nombor 2 wa tadhharal fitan. Jadi banyak fitnah, iaitu ujian, musibah kepada iman umat Islam. Nombor 3 dalam hadis ni Nabi sebut wa yakthural harju, kata Nabi. Wa yakthural harju. Bila Nabi sebut wa yakthural harju, yakthura menjadi banyak. Sahabat tanya kepada Rasulullah, wa mal harju? Ya Rasulullah, harju tu apa? Padahal harju ni perkataan Arab. Tuan-tuan, harju kataan Arab. Tapi sahabat tanya, nampak? Macam tadi. Kalau tuan-tuan perasan, ni duk mengaji hadis, kita perasan. Sahabat akan tanya, makna satu perkataan Arab yang Nabi sendiri sebut dalam bahasa Arab. Sebab perkataan Arab terlampau banyak. Kan? Terlampau banyak. Nabi kadang disebut kataan yang tinggi, maka sahabat tak tahu apa maksud dia. Kataan yang susah. Antaranya kataan ni. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, harju tu apa? Nabi sebut apa tuan-tuan? Tengok al-hadis ni, Nabi ulang jawapan itu sebanyak 3 kali. Nabi nak beritahu betapa seriusnya keadaan itu bila dekat dengan kiamat. Kata Nabi, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata, kematian, pembunuhan, ataupun yang diterjemahkan dalam kitab ni, Syekh Fahmi terjemah peperangan. Bunuh ataupun peperangan. Perang mestilah jadi bunuh. Perang mesti berlaku pembunuhan. Kau tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang inilah yang kita tengok di akhir zaman yang begitu banyak yang berlaku pada hari ini. Nombor 1 kita tengok bunuh dulu di Malaysia. Makin tahun makin banyak ada bunuh di Malaysia. Allahu Akbar. Otak kita tak boleh nak hurai dah pasal bunuh di Malaysia ni, tak boleh hurai dah. Pasangan suami isteri diambil budak perempuan umur 3 tahun di Malaysia, di Pulau Langkawi. Budak 3 tahun perempuan ambil dia bunuh. Tahu dalam hutan di Gunung Raya. Tuan-tuan, kita bagi bapak kucing sekok suruh kita tendang pun kita tak tendang. Satu budak yang tak bersalah, yang tak berdosa, yang tak ada kena mengena apa dengan pasangan suami isteri ni. Rupanya pasangan suami isteri ni memang pernah buat jenayah lain, 5 jenayah sebelum tu. Satu budak perempuan, tuan-tuan bayang 3 tahun. Besar mana 3 tahun? Dia ambil dia, bunuh, buang di hutan, di gunung tu. Budak tu, kalau tak bunuh pun, hampir tak hidup-hidup, mati juga dalam gunung tu, di hutan tu. Berita ni bukan cerita seandainya berlaku. Ni bukan seandainya berlaku. Yang ni berita, yang ni lah suasana bunuh di Malaysia ni. Melayu Islam. Tu nak tambah sikit maklumat tu. Tuan-tuan, ni hak saya nak sebut kat tuan-tuan malam ni, 2-3 berita bunuh ni hak bulan ni dengan bulan lepas, bukan hak 2 tahun yang lalu, 3 tahun ni. Tiap minggu tuan-tuan akan tengok cerita-cerita bunuh yang tak boleh diproses oleh akal manusia biasa, tak boleh nak proses. Ada satu ayah tiri ni dia jadi macam satu hobi. Pak tiri bunuh anak ni dia jadi macam satu hobi. Minggu lepas ada, minggu ni pun ada.
Ada satu pak tiri ni, dia menikah dengan satu janda tu ada anak tu laki umur 5 tahun. Dia jijak budak tu sampai mati. Jijak. Saya kata macam mana dia jijak? Dia tak kesian ke dia pijak badan budak? Dia tak kesian ke budak tu duduk tengok dia? Dia tak kesian ke air mata budak tu duduk keluar? Dia tak kesian ke budak tu duduk menjerit sakit? Pijak sampai mati. Lepas tu buang dalam ladang getah, kebun getah. Pijak sampai mati. Malaysia, Melayu, Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kata al-qatlu. Bunuh akan jadi banyak. Nabi sebut 3 kali. Kamu tengok. Dekat dengan kiamat. Jadi suasana tu jadi dekat. Bukan jauh tuan. Bukan jauh. Bunuh. Hak jauh sikit, berita hak jauh sikit, hak perempuan, babysitter tu. Dia ambil bayi tu, dia bunuh bayi tu, dia bunuh dalam peti air. Bayi. Bukan 3, bukan 4 tahun, bayi. Dia bunuh dalam peti ais. Subhanallah. Berita bunuh di Malaysia. Yang terbaru Jumaat ni lah, Jumaat itu ni di New Zealand. Sebelum mayang Jumaat ke lepas? Sebelum sebelum. Di New Zealand ada ramai orang Islam, orang Malaysia pun ramai. Saya tak sampai di New Zealand. Australia saya sampai dah. Tapi New Zealand ni antara 10 negara yang paling aman dalam dunia. Tuan-tuan pergi ke kebun-kebun dia. Ini kawan-kawan yang duduk di sana. Kebun-kebun dia, lepas tu dia jual buah segar. Buah tu dia tak, lepas tu dia tak tabung. Ambil timbang sendiri buah duit. Ni kalau tahu kat geng penyangok Malaysia dia kata, "Oi, bagus ni. Boleh makan free ni, boleh hidup kalau pergi sana." Kita tuan curi ni sampai hak dalam rumah orang curi, bukan kata hak tepi jalan tu. Hak dalam rumah orang masuk. Punya hebat curi di tempat kita. New Zealand antara 10 negara teraman di dunia. Peristiwa pembunuhan orang Islam, dibunuh orang Islam sebelum sembahyang Jumaat seramai berapa? 49. Yang tu menjadi sejarah hitam kepada negara New Zealand. Yang cukup hitam. Dan yang bunuh tu pula bukan orang tempatan, orang luar, orang Australia kan. Satu, tuan-tuan fikir logik Kita ada satu pasukan nak pi serang. Cerdik ke tak cerdik, kita pi tulis kat senjata tu kita siapa. Kita daripada satu pasukan A nak pi tembak kuil sekian-sekian orang hak duduk di kuil. Contoh, sebelum pi tembak tu dekat senapang pakat tulis nama kumpulan kita. Cerdik ke tak cerdik? Bukan orang, bukan tak sengaja tu. Bila dia tulis nama kumpulan depa ni siapa, kumpulan apa, yang tu bukan tak sengaja, yang tu memang dirancang. Sebab tu bila tersebar video, dia rakam. Nombor 2, dia rakam. Kalau betul-betul nak pi bunuh, mesti orang nak selamat. Orang hak bunuh tu dia nak dia selamat, kumpulan dia selamat. Jangan siapa tahu identiti kumpulan kami. Yang ni pi rakam. Dah tulis dekat situ, pi rakam pula. Pasal apa dia rakam? Untuk disebarkan. Sengaja untuk disebarkan. Supaya orang tak takut lepas ni. Siapa-siapa nak bunuh orang Islam, dipersilakan. Nyawa orang Islam tak ada nilai di sisi masyarakat dunia. Tengok kami bunuh macam mana. Lepas tu apa dia orang Islam buat? Orang Islam tolong sebar. Tu antara kesan dia tuan. Nombor 3, pasal apa dia rakam dan pasal apa dia tak rahsiakan identiti dia. Kenapa dia rakam dan tak rahsiakan identiti dia? Sebab identiti yang dia beritahu tu bukan identiti sebenar dia. Ada belakang tu lagi.
Tuan-tuan, orang cerdik mana yang nak bagi tahu nama tibuh siap-siap, yang bunuh nama dia ni, saya. Bila dia tampil satu identiti, maksudnya ada identiti lain yang dia nak rahsiakan. Bila dia tulis identiti itu, satu dunia sebarkan identiti itu, dan tak ada siapa pergi kaji siapa mereka sebenarnya. Tuan-tuan, tak ada siapa kaji dah. Depa ni siapa ni? Siapa yang susun sebenarnya? Tak boleh pergi dalam lagi dah. Dekat tu ya, cari sendiri ya. Kan? Subhanallah wa ni'mal wakil. Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. 3 kali Nabi ulang. Kemuncak kepada peperangan yang besar ini, tuan-tuan, ni hadis ni, kemuncak dia kepada peperangan yang besar ini ialah perang yang akan berlaku, yang akan dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi. Hak saya pernah sebut banyak kali dah kat tuan-tuan. Hak Imam Mahdi akan pimpin tu. Iaitu satu peperangan besar yang tidak pernah berlaku sebesar itu dalam sejarah anak Adam, dalam sejarah bangsa manusia. Paling besar. Yang itulah paling banyak akan berlaku pembunuhan dan kematian. Sebab tu Nabi ulang 3 kali itu.